Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mustaqim bin Ahmad, guru prasekolah di Pasir Gudang. Jadi pagi ni saya nak bercakap sedikit mengenai topik bahasa Inggeris lah, bahasa Inggeris di prasekolah. Okay, sepanjang saya mengajar lebih kurang 12 tahun ni, ada sedikit lah dapatan yang saya dapat daripada pemerhatian, daripada cara saya test dengan murid-murid apa semua kan. Jadi soalan saya pada hari ini yang saya cuba nak jawab, saya cuba nak kupas lah berdasarkan pandangan peribadi saya lah. Yang ini memang tak ada kajian ke, tak ada kajian tindakan ke apa, tak ada lah. Tapi lebih kan macam saya nak share lah kan. Mungkin dia boleh mencetuskan satu benda yang barulah di kalangan guru prasekolah. Okey. Jadi soalan yang saya nak sentuh, kenapa bahasa Inggeris ni susah? Kenapa murid di prasekolah sendiri menganggap bukan sahaja murid tapi guru sendiri rasa bahasa Inggeris ni satu mata pelajaran yang susah. Ini saya nak tegaskan, saya bercakap berdasarkan target murid kita, faktor murid kita. Murid saya nak bercakap berkenaan dengan murid saya murid prasekolah. Target murid prasekolah kebangsaan ialah mereka yang datang daripada kalangan keluarga yang susah lah. Kita akan sorting permohonan murid. Kita akan pilih 25 yang mempunyai pendapatan per kapita yang paling rendah. Lebih kurang pada pengalaman saya, kalau ikut per kapita bawah 1,000 lah. Maksudnya keluarga tu ada pendapatan per kapita, kena faham pendapatan per kapita tu maksudnya jumlah pendapatan bagi dengan jumlah tanggungan. Pendapatan per kapita biasanya yang saya dapat bawah 1,000. Ada yang 300, ada yang 500 pendapatan kita. So kita boleh kata golongan B40 ke bawah lah. Ada kalangan prasekolah, kelas prasekolah yang kedudukan sekolah dia di kalangan di tempat elit tau. Jadi student dia, murid prasekolah dia daripada keluarga yang kaya-kaya lah. Ada juga, dia tengok pada lokaliti lah. Tapi kebanyakan prasekolah kebangsaan, target murid dia kebanyakan dia ialah daripada kalangan keluarga B40 ke bawah. Okey, jadi saya harap yang tu clear dulu sebab saya takut nanti ada yang compare dengan tadika ke swasta. Kita tak boleh compare lah sebab dia memang lain. So bila dia lain, dia punya approach pun lain. Itu yang kita kadang-kadang kena faham. Bila kita cakap pasal kita nak compare murid prasekolah, kita selalu compare murid prasekolah, murid tadika, murid kemas, murid tadika beban. Sebenarnya tak boleh compare. Memang tak boleh compare. Sebab target dia lain-lain. Dia punya lokaliti lain-lain. Kalau nak compare murid prasekolah, bahkan di kalangan murid prasekolah kebangsaan pun, kalau compare murid yang di Pasir Gudang dengan yang di Sabah, pedalaman Sabah pun tak boleh juga. So kalau kita nak deal dengan sesuatu ni tu, kalau isu di sekolah tu kan, kita kena tengok dia punya background jugalah kan. Okay, so soalan saya pada hari ni, kenapa bahasa Inggeris ni nampak susah? Pada saya ada dua faktor yang menyebabkan bahasa Inggeris ni susah lah. Okey, yang pertama daripada pengetahuan sedia ada murid. Pengetahuan sedia ada murid lah. Murid prasekolah, kebanyakan dia kan, bahasa Inggeris ni dia cuma jumpa dekat sekolah, dekat prasekolah. Maksudnya kat rumah dia memang tak guna lah. Kebanyakan murid prasekolah kebangsaan, terutamanya kalau macam sebab kita cakap target murid kita kan, terutamanya kalau yang di pedalaman lah. Kalau macam saya mengajar di Sabah dulu, bahasa Melayu jadi bahasa kedua. Sebab kat rumah dia cakap bahasa suku dia. Bahasa suku yang langsung, kalau Sabah punya suku, bahasa dia memang absolutely berbeza dengan bahasa Melayu. Kalau Sarawak, mungkin ada macam nak bunyi sama kan, cuma ada perkataan yang ditukar-tukar. Tapi kalau Sabah langsung ada sebahagian suku tu memang lain terus dengan bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu tu jadi bahasa kedua dia. Bahasa Inggeris memang tak ada lah dalam kamus hidup dia. So yang pertama, kenapa bahasa Inggeris ni nampak susah
kalangan murid-murid ni. Yang pertama ialah pengetahuan sedia ada murid dia. So prior knowledge dia memang tak ada lah. So memang boleh saya cakap kebanyakan murid yang saya jumpa, dia kosong lah bahasa Inggeris. Memang tak ada. So bila dia masuk bahasa Inggeris, kenapa dia rasa susah bahasa Inggeris? Bila dia masuk ke kelas prasekolah, kebanyakan guru prasekolah yang saya jumpa, bila dia mengajar bahasa Inggeris, dia menggunakan kaedah tema tau. Teknik tema. Nah, kita kan ada 4 kan, projek, tema, modul, lagi satu pun saya lupa. Okay, so kebanyakannya menggunakan tema. Contohnya bulan 1 dia menggunakan families, diri sendiri, ourselves. Lepas tu my families, my school, my taman lah, my neighborhood lah, macam-macam lah. Lepas tu dia pergi kepada kebersihan diri, macam mana nak jaga kebersihan diri. Lepas tu tema pekerjaan, tema kenderaan. So apa yang jadi kat sini berkenaan tema-tema ni, contohnya dia masuk tema, contohnya part of bodies. Bulan 1, bulan 2 dia masuk part of bodies. So bila dia masuk part of bodies, bulan 1 murid baru nak berkenalan dengan bahasa Inggeris. Kita dah bagi perkataan, contohnya shoulder, ear, nose, mouth. Mouth 1 syllable, tapi 5 huruf. M-O-U-T-H, 1 syllable. Kita mungkinlah nampak mudah kan, sebab kita dah jumpa bahasa Inggeris pada sekolah rendah. Dah lebih kurang 20 tahun dah belajar bahasa Inggeris. Walaupun tak mahir, tapi kita dah jumpa dah perkataan tu. Kita dah jumpa selalu mouse kan. Jadi bahasa Inggeris bagi murid prasekolah, dia dah jumpa perkataan, dia baru pertama kali jumpa mouse, 1 syllable, tapi 5 huruf. Lagi dia guna shoulder 2 syllable, berapa huruf tu? So kat situ yang dia nampak macam dia kena tulis, dia kena hafal, dia kena sebut. Kita tolak tepi kalau guru tak boleh sebut dengan betul, kita tolak tepi pasal tu. Tapi kita nak tengok macam mana murid tu. Tu sebab kan cikgu kan, bila nak mengajar, kadang-kadang cikgu kena duduk kat tempat murid tu. Cuba cikgu bayangkan cikgu tak ada knowledge langsung pasal bahasa Inggeris. Tiba-tiba cikgu jumpa perkataan mouse, ear, shoulder, kan. Itu belum masuk lagi kalau masuk tema bulan macam bulan 4, bulan 5 nanti masuk tema pekerjaan, tema kenderaan. So kita akan jumpa perkataan-perkataan, contohnya macam tema pekerjaan, policeman, how many syllables are there? Policeman, doctor, nurse 1 syllable. Nurse, tapi how many letters are there? So kat situ yang saya nampak lah. Yang saya memang tak gunakan tema untuk mengajar. Yang saya nampak sebab saya rasa murid saya, dia tak dapat nak comprehend tau dengan apa yang tu. Dia macam kalau dia tulis, dia boleh tulis je, tapi dia tak dapat nak membina satu kemahiran, macam membina kemahiran membaca. Macam membaca bahasa Inggeris, dia tak dapat nak bina kemahiran tu. Sebab dia tak dapat nak bina satu konsep. Contohnya macam kita nak, macam mana dia nak sebut bag. Macam mana dia nak sebut bag? Kalau kita bagi perkataan yang sama, yang seolah-olah sama, bag, tapi dia tak boleh nak sebut, sebab dia tak dapat nak bina konsep tu. Konsep tu dia tak dapat. Yelah, bayangkan kalau kita macam ada part of bodies, ear, nose, memang setiap perkataan kita kena sebutkan untuk dia, sebab dia tak dapat nak bina konsep tu. Dia tak dapat bina konsep, cara nak membaca perkataan tu. So itu yang pengetahuan sedia ada murid lah, yang pertama. Yang kedua, daripada segi pemeringkatan konten yang dia ajar kepada murid. Maksudnya kat sini, sebab guru prasekolah ni kebanyakan yang saya jumpa memang menggunakan tema kan. So bila menggunakan tema, adalah yang menggunakan kaedah fonik apa semua kan. So dia banyak guna buku lah, modul buku, read easy, macam-macam tu lah. So dia dah berpandukan kepada yang dia ajar dalam read easy tu lah. Tapi saya tak gunakan read easy lah. Saya menggunakan
yang saya sendirilah. Okey. So yang tak ada pemeringkatan, yang pertama tadi pengetahuan sedia ada murid dia tak sama dengan apa yang konten yang kita ajar. Yang kedua daripada segi pemeringkatan tu, maksudnya kat sini murid ni dia kalau dia baca, kalau dia belajar, dia tak belajar daripada benda yang paling simple dan makin lama makin sukar tu. Maksudnya dia peningkatan pemeringkatan kan. Ada peringkat pertama dia belajar yang mudah, ya, mudah sikit, susah sikit, makin lama makin susah, makin lama makin panjang perkataan dia. So yang itu yang tak ada. Sebab apa? Sebab kebanyakan guru prasekolah, macam saya dulu pun saya menggunakan tema kan. So saya macam contohnya lah saya cakap kan, part of bodies kita belajar arch, shoulder, nose, kita menyanyi lagu, head, shoulder, nose, and toes, semua tu. Kemudian kita belajar tema pekerjaan, tema kenderaan, semua. So benda tu dia macam tema lah, bergantung kepada tema yang dia ajar pada minggu tu. Dia macam tak ada macam hari ni baca perkataan yang 3 huruf. Kalau pemeringkatan contohnya bulan ni 3 huruf saja. Perkataan kita akan jumpa perkataan 3 huruf je. Dan seterusnya kita akan jumpa perkataan yang 4 huruf. Kemudian 5 huruf. Yang silent E lah, yang makin sukar lah, macam tu. So bila tak ada pemeringkatan tu, murid dia macam tak dapat membina konsep. Itulah. So yang dia nampak macam tu kadang-kadang kita sendiri pun kadang apa aku belajar bahasa Inggeris tahun ni aku dah 10 tahun belajar bahasa Inggeris, tapi apa yang aku dapat macam tu bang. So itu je lah yang pada pandangan saya lah kenapa bahasa Inggeris ni nampak susah. Dan untuk bahasa Inggeris, terus terang saya cakap, saya memang tak bersetuju untuk menggunakan kaedah tema. Pada saya bahasa Inggeris di peringkat prasekolah ni, kita nak bagi murid tu rasa happy je bahasa Inggeris. Maksudnya rasa happy tu tak semestinya kita nak dia seronok je kan. At least dia tak rasa macam bahasa Inggeris satu beban. Maksudnya dia rasa macam bahasa Inggeris ni mudah je bahasa Inggeris. Even mudahnya tu maksudnya kalau ayah dia yang tak tahu konsep bahasa Inggeris pun, sebab kalau mak ayah ni kan kadar pemahaman ni kan lagi cepat kan. Kalau kita ngajar anak, especially masa PDPR ni lah yang bagus. Kita nak ngajar anak, ibu bapa boleh bimbing sebab dia tengok sekali kan. Okay, bila at least kalau kita ngajar anak dia tengah tengok anak kita ngajar, dia boleh explain tau, dia boleh tolong explain juga. Itu pun dah kira okey dah. Maksudnya bahasa Inggeris yang kita ajar tu, bahasa Inggeris maksudnya mudah. Kita nak bahasa Inggeris tu first yang datang dekat kepala murid bukanlah satu perkara yang sangat susah dan satu perkara yang membebankan. Itu yang fokus saya untuk bahasa Inggeris di prasekolah. Sekurang-kurangnya murid dia tak rasa macam satu benda yang susah lah. Itu saja. So bila dia rasa benda tu mudah, nanti masuk darjah 1, darjah 2, saya tak boleh nak buat apalah kan. Kita tak boleh kontrol darjah 1, darjah 2. Tapi at least masuk darjah 1, darjah 2 tu dia ada basic daripada segi phonics, daripada segi perkataan-perkataan yang dia dah belajar dekat prasekolah tu, dia boleh sebut perkataan yang mudah. Dan juga dia tahu high frequency words, perkataan yang side words tu yang mudah-mudah macam I, you, he, she tu dia dah boleh sebut. Dia dah boleh baca 50% daripada teks mudah bahasa Inggeris pun dah okey dah. Saya punya target macam tu je. Saya tak expect murid saya yang dalam keadaan zero di prasekolah, dia baru masuk 6 tahun, untuk boleh bercakap simple bahasa Inggeris. Bercakap pun saya tak expect pun. Saya at least dia boleh baca dan dia boleh kenal 2-3 side words, dia boleh baca perkataan yang mudah dalam bahasa Inggeris. Pada saya tu dah okey dah untuk bahasa Inggeris. Kadang-kadang kita nak expect terlalu tinggi, kadang kita kena tengok background murid prasekolah tu. Okey, saya rasa itu saja untuk kali ni. InsyaAllah saya akan cuba share macam mana saya mengajar bahasa Inggeris di prasekolah. So kalau boleh ni lah, saya nak promote YouTube saya ni. Saya buat ni secara suka-suka. Saya macam nak share sebab
saya dah sampai macam tahap saya nak share untuk saya tajamkan saya punya skill. Saya nak share. So kalau ada feedback ataupun ada pandangan nantilah bila saya bagi apa yang saya nak share tu, tolong share. Tolong bagi feedback supaya saya boleh perbaiki mana yang saya perlu baiki. Sebab pada saya, kita cikgu ni every year kita kena improve kita punya tu, baru kita tak boring kan, baru kita tak ni. Maksudnya kita fokus. Contohnya macam saya memang fokus kepada bahasa Inggeris, dan setiap tahun saya cuba cari, saya cuba bina modul ke apa ke, tapi memang tak ada lah modul kan. Masih bahan-bahan PDP tu lah. Okay, so itu saja dulu untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.